Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana iza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada yang terhormat Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan yang saya hormati dan saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para a'immah di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kerana dapat melangsungkan pengajian yang kita harapkan penuh barakah ini. Selawat dan salam dicurahkan kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas syafaat uzma beliaulah kita semua berharap di akhirat kelak. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Sekarang kita berada pada muka surat 182, iaitu menerangkan tentang pada menyatakan menjauhi segala maksiat yang zahir. Jadi termasuk kalau di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali membicarakannya dalam bab muhlikat, babul muhlikat. Okey. Maka sekarang kita masuk pada menjaga mata. Ini termasuk yang paling penting di dalam menjaga daripada menyatakan menjauhi segala maksiat yang zahir adalah mata. Jadi qala mu'allifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin, telah berkata Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah dengan katanya menjaga mata. Adapun mata itu maka bahawasanya dijadikan akan dia bagimu supaya dapat engkau petunjuk, dan dengan dia di dalam segala tempat yang kelam, sama ada di laut atau di darat, dan dapat engkau minta pertolongan dengan dia atas menyampaikan segala hajatmu, dan dapat engkau melihat dengan dia segala keindahan-keindahan dan segala yang ajaib-ajaib di dalam bumi dan di dalam langit. Ini adalah mata. Jadi keuntungan ada mata, kita dapatlah tengok sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim tersebut, iaitu Allah SWT berfirman, aku akan menunjukkan kepadamu fil afaq wa fi anfusihim, kan. Jadi mana? Dengan mata lah dapat lihat. Dan engkau ambil dengan dia akan dalil yang menunjukkan bagi wujud zat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini sebagai dalil menunjukkan Allah SWT itu wujud. Ini dan segala sifat-sifatnya. Maka hendaklah engkau peliharakan matamu itu dari 4 perkara. Kita dah tahu bahawa mata digunakan, Allah anugerahkan kita mata bukan hanya menolong muamalah kita harian, dapat kita bekerja, dapat kita melakukan, bukan hanya itu, akan tetapi dapat melihat kebesaran ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga melahirkan, menerbitkan iman dengan melalui mata kita. Kita tengok bahawa kita ini sangat kerdil, alam ni sangat luas, kita ini lebih kecil dari setitik pinta, paling kecil. Itu pun lebih kecil lagi. Kalau dibandingkan dengan segala kebesaran dan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi waspadalah 4 perkara ini. Pertama, engkau peliharakan daripada melihat akan segala yang diharamkan, seperti melihat perempuan yang helat, iaitu ajnabiyah. Jadi pertama sekali kita kena jaga mata, jangan tengok benda maksiat. Jangan tengok benda yang maksiat. Maksud maksiat itu seperti apa? Melihat perkara-perkara seperti melihat perempuan ajnabiyah, perempuan helat atau perempuan ajnabiyah. Maksudnya apa? Perempuan yang bukan mahram dan juga bukan yang halal bagi kita melihat. Jadi dan menikmati penglihatan tersebut. Kerana ini diharamkan dalam sebuah hadis, iaitu ketika seorang lelaki melihat perempuan, fa'alaihi, maka wajib atasnya ghaddul basar, mengalihkan pandangan daripada tengok tu. Auzubillahi min zalik. Kena alihkan pandangan daripada melihat perkara yang maksiat. Lebih-lebih lagi sekarang, zaman sekarang, masya-Allah. Kita susah dah nak jaga penglihatan. Buka TV nampak aurat, buka jalan keluar pergi mana nampak aurat. Penuh dengan
maksiat mata di mana-mana. Jadi susah kalau orang, jadi ada cerita dekat pondok ni, pelajar pondok ni memang kita alhamdulillah mata kita terjaga. Kenapa terjaga? Dekat pondok dah tak ada perempuan dah. Ya, pondok laki je lah, pondok perempuan je lah. So bila kita kat pondok laki je, maka dia tak ada tengok, dia tengok laki lah. So tak adalah nak tengok perempuan. Tapi bila dia keluar je ada perempuan, dah dia susah. Kalau yang warak tu, dia nak letak mana, dia tengok jalan je sampai terlanggar. Langgar dinding, langgar apa. Misalan dia sebab takut untuk melihat wanita. Kalau yang warak. Ini contoh dia. Jadi kita kena jaga mata kita daripada melihat perempuan ajnabiah. Kedua, engkau peliharakan daripada melihat muda belia yang baik rupanya dengan syahwat. Juga tak boleh, kerana tak pernah tengok perempuan, tengok lelaki muda pun, yang itu dipanggil dengan amrat jamil dalam bahasa Arab tu. Tengok amrat jamil, iaitu tengok lelaki muda pun kadang sengaja untuk mengeluarkan syahwat untuknya. Na'udzubillah min zalik. Itu juga diharamkan, tuan-tuan. Tak boleh. Tak boleh. Kena jaga mata. Yang ketiga, engkau peliharakan daripada melihat kepada orang yang Muslim dengan menghinakan akal dia. Termasuk yang diharamkan, melihat sesama saudara Muslim kita dengan keadaan rasa menghina dia, dengan pandangan haqarah, pandangan buruk, pandangan hina. Itu tak boleh. Dilarang dalam Islam. Kerana apa? Al-Muslim, akhul Muslim. Muslim ini adalah akhul Muslim. Kita ini bersaudara. Kita ini bersaudara, kena melihat dengan pandangan hormat, pandangan sayang, pandangan cinta sesama Muslim. Okey. Yang keempat, engkau peliharakan daripada melihat dengan dia kepada segala aib. Jadi kita juga diminta untuk melihat orang lain, jangan melihat aibnya, melihat kebaikannya. Melihat yang ni, jangan nak cari-cari aib orang. Ini penyakit paling besar. Sengaja korek-korek aib orang untuk menghina orang tersebut. Untuk mentrol, untuk membuat fake account, fake Facebook page lah. Lalu khusus page tersebut untuk menghina seorang. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ini penyakit paling besar, terutama di Malaysia ni. Kalau tak terima, ada inquiry, nak tanya, tabayun lah. Tabayun tu maksud dia apa? Betul ke ustaz kata macam ni? Panggil, duduk, tanya. Oh, ni anak tersalah. Selesai masalah. Tapi tak, lebih pilih untuk troll, untuk jadi pertontonan, untuk ketawa. Ingat, setiap kali dia buat benda tu, dia buat video tu, dia buat tulisan untuk menghina itu, dan setiap kali dia hantar dan orang hantar, ini dosa jariah, mengalir dosa tersebut. Yang memulai itu dah dosa, orang lain hantar penghinaan-penghinaan, memburuk-burukkan, menganjing-anjingkan, menghina-hinakan. Setiap kali dia hantar, setiap kali itu dia dapat dosa, cing-cing. Sampai hari akhirat, kalau dia tak minta maaf, tak minta ampun, tunggulah tu dekat padang mahsyar tu, duk cari-cari orang tersebut, nak minta halal haram daripada apa yang dia buat. Hati-hati. Sebab itu tidak boleh. Tapi ustaz, saya kena sebut ulama mengarang kitab kesalahan, ajaran-ajaran sesat, kesalahan atau orang-orang yang seperti Mujassimah, orang yang Musyabbihah, kesesatan orang yang berada dalam Mu'tazilah. Pertama, dia sebut secara umum idea tersebut. Atau dia sebut pencetus ajaran tersebut yang memang telah menyebarkan kebid'ahan, dia sebut. Tapi dia tak sebut si fulan itu macam ni. Dia tak main-main benda-benda yang menghina peribadi. Dia menyebut ideas. Ini kita kena faham. Itu pun ulama' berhati-hati. Tidak sampai mengkufurkan. Tidak sampai untuk apa. Jadi menolak idea tersebut. Ini kena faham. Tapi berbeza dengan penyakit kita zaman sekarang, mencari menghina batang tubuh. Seseorang baca, mungkin dia seperti ini, dia tengah mengajar, dia terusik wajah dia macam ni, dia ambil potong biar nampak macam buruk-buruk. Ini nama dia troll, sengaja memburukkan. Tak kisahlah siapa itu.
ini tidak boleh. Ini namanya dosa jariah. Dosa jariah. Kalau dia buat tu, dia hantar tu, ting, 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 ting. Jadi dia dipanggil sebagai apa? Mengumpulkan dosa. Ting, 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 ting. Ceng, ceng, ceng kan. Kumpul. Nanti di akhirat, macam mana orang yang buat tersebut, setiap kali orang menghantar dia mengumpul dosa, selagi dia tak dapat ampunan, maka macam mana dia nak lepas? Hati-hati tuan-tuan dan puan-puan. So, jangan sampai kita terjatuh di dalam memburukkan atau mencari aib dengan cara seperti itu. Menghina orang lain sesama Muslim dengan cara macam tu. Lebih-lebih lagi zaman sekarang, WhatsApp ni. Hantar sana, hantar sini, hantar sana. Kumpulkan dosa. Kumpulkan kesalahan orang lain, kumpul dosa kita sendiri yang akhirnya akan membahayakan kita. Dan ini berlaku. So tak kisahlah kalau tak tahu, tak apa, kita buat Facebook account, fake account ni tak ada orang tahu. Allah SWT Maha mengetahui. Kena ingat benda tu, Allah SWT Maha mengetahui. So siap-siaplah. Siap-siap. Menjaga telinga. Yang kedua adalah menjaga telinga. Adapun telinga itu maka dijadikan akan dia bagimu supaya mendengar akan kalam Allah, iaitu Al-Quran. Allah SWT cipta telinga kita biar dengar yang baik-baik, tuan-tuan. Dengar apa? Dengar pengajian, dengar baca Al-Quran, dengar benda nasihat yang baik, mendengar hadis Rasulullah SAW, dan mendengarkan akan hadis Nabi Muhammad SAW, dan mendengar akan hikmah awliya, mendengar wisdom, the wisdom of the saints, ataupun kita panggil hikmat, kalam-kalam hikmat, ajaran-ajaran yang baik, petua-petua ulama, awliya Allah, iaitu ilmu yang dengan dia menyampaikan kepada makrifat Allah. Yang dengan ilmu itu akan sampaikan dia kepada makrifatullahi subhanahu wa ta'ala. Dan takut kepadanya, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menyampaikan kepada mengenal negeri akhirat, yang boleh menyebabkan dia mengenal akhirat. Maka hendaklah engkau peliharakan akan telingamu itu daripada 5 perkara. Jadi nak tak nak, kita kena pastikan kita peliharakan daripada 5 perkara. Pertama, engkau peliharakan daripada mendengar kepada segala yang bid'ah, yang dicela, yang tiada muafakat sesuai dengan syariat. Benda-benda yang bid'ah dengan maksud bid'ah yang dicela, yang tidak sesuai syariat, seperti mendengar ajaran Mu'tazilah, mendengar ajaran Mujassimah, mendengar ajaran Musyabbihah, mendengar ajaran Murji'ah, ajaran Khawarij, ajaran Syiah. Kena jaga telinga, jangan sampai mendengar ajaran tersebut. Dan juga jangan mendengar perkara-perkara yang menyimpang daripada syariat Islam. Okey. Kedua, engkau peliharakan daripada mendengar dengan dia akan orang yang mengumpat orang. Ada orang duk mengumpat, jangan dengar, tutup telinga. Jangan ikut, gosip. Best ni gosip, jom. Jom, duduk sini. Nak dengar gosip tak? Tak boleh. Ini tak boleh. Dekat TV juga termasuk bahaya. Saya tak tahu TV Malaysia. Tapi kalau dekat luar negara, E-channel, macam-macam gosip duduk khabar. Tutup. Kalau dekat Indonesia tu ada, memang channel gosip artis lah. Jadi ada yang kata, Ustaz, memang artis tu nak, sebab kalau dia nak jadi terkenal, biar ada gosip. Bila ada gosip, meletuplah nama dia. Contoh dia, Allah. Ini adalah menyebarkan aib untuk jadi terkenal. Boleh ke tak boleh? Jangan, tak boleh. Jadi sebaiknya tidak. Jangan mendengarkan umpatan orang. Ghibah. Ghibah tu tak boleh. Kita jawab apa yang zahir. Selesai. Tak perlu nak ghibah. Tak puas hati, jumpa terus batang tubuh depan-depan. Apa the problem? Macam tu je. Tak payahlah nak ngumpat-ngumpat. Dan jangan engkau sangka dosa itu tertentu bagi orang yang mengata. Jangan kita sangka orang yang mengata itu yang berdapat dosa. Saya dengar je. Saya tak cakap.
Bukan saya yang buat gosip Ustaz. Saya pasang telinga je. Contoh curi-curi dengar je. Bagi orang yang mengata dengan dia, tetapi dapat pula dosa orang yang mendengar akan dia. Termasuk yang dapat dosa orang yang mendengar, sengaja mendengar akan dia. Itu seperti orang yang mengata akan dia. Sama. Kerana ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hadis itu? Innal mustami'a syarikul qail wa hawa ahadul muhtabaini. Sesungguhnya orang yang mendengarkan gosip tersebut sama-sama berkongsi dengan orang yang bercakap. Dia adalah salah satu daripada orang yang mengumpat. Kat sini tulis lam ajid makhrajahu ba'du. Aku belum menemukan takhrij dia. Tapi ini ada takhrij dia di dalam kitab Ihya Ulumuddin, edisi Darul Minhaj, edisi yang terbaik untuk sampai sekarang. Jadi dia sudah mentakhrij dekat mana hadis ini, boleh rujuk di dalam kitab tersebut. Takhrij iaitu, takhrij itu kita panggil sumber. Jadi ingat, di dalam bab hadis, kita kena tahu sumber hadis tersebut. Takut hadis itu palsu dan lain-lain. Betul, bukan kita tak boleh tahu. Kita kena tahu. Akan tetapi apabila tidak jumpa, jangan mudah-mudah kata palsu. Bila tak jumpa je, ni hadis palsu. Kenapa? Saya browse tak jumpa, Ustaz. Tak jumpa terus hukum palsu. Sekali bila orang lain cari tak masuk dalam Google, tapi ada dekat dalam kitab, jumpa dan dia sebut takhrij dia dan ada syawahid dia, macam mana? Kita telah mendusta atas nama Nabi. Kan sabda Rasulullah SAW, man kadzdzaba alayya mu'tamidan falyatabawwa'u maq'adahu minan nar. Barang siapa menipu atas namaku, maka akan dibinalah kursi yang terbuat daripada api neraka di akhirat kelak untuknya. Kan hadis itu disebut sebagai hadis untuk orang-orang yang memalsukan hadis baginda. Begitu juga hadis yang datang dari baginda bagi orang yang tak tahu langsung menghukum dia hadis palsu, juga terkena kepada hadis tersebut. Contoh hadis tersebut ada sumber dia, ada sanad dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dia hadis lemah tapi tidaklah palsu. Lalu dia anggap ini hadis palsu. Dan tanpa justifikasi, tanpa hujah. Hanya sebab dia tak jumpa. Dia browse tak jumpa. Dia type tak jumpa. Rupanya bukan tak jumpa sebab apa? Sebab dia tak tahu bahasa Arab. Maka dia tulis terjemahannya sahaja. Lalu dia menuduh hadis ini hadis palsu. Apa yang terkena? Maka dia ini sama berkongsi dengan apa? Hadis yang larangan Rasul tadi, iaitu berdusta atas sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana hadis itu ada sandarannya, tapi dia menuduh tidak ada sandaran. Tapi of course berbeza dengan ulama yang memang sudah ahli takhrij, ahli muhaddis. Cuma ijtihad dia ketika dia cari dengan ilmu dia, dia tidak menemukan dan dia kata lam ajid lahu aslan. Aku tak menemui sumber hadis ini. Misalan dia. Dia hanya kata aku tidak menemui sumber hadis ini. Mungkin dia berhati-hati tak nak kata palsu sebab dia memang tak jumpa. Maka dia kata lam ajid lahu aslan. Kita yang datang kemudian jumpa lam ajid lahu aslan, palsu terus sebut. Dia tak jumpa. Kalau ulama tu tak jumpa, palsu lah Ustaz. Padahal, macam contoh dia, Syekh Fahmi Zamzam kata, aku tak jumpa takhrij dia. Orang yang baca ini, dia tak erti bahasa Arab, dia hanya bahasa Melayu. Tak jumpa takhrij dia, berarti apa? Palsu lah ni, palsu. Padahal ada sumber dia. Ada sumber dia. Saya tak hafal lah, tapi ada dalam kitab Ihya Ulumuddin cetakan baru, jilid berapa saya tak ingat, tapi kena carilah. Dalam kitab ini memang ada takhrij. Dia telah ditakhrij oleh ulama-ulama lain yang menemukan. Sebab itu bila kita kata aku belum menemukan, kita tak boleh terus hukum palsu. Hadis palsu maudhu' tu apa? Contoh dia, ada sebuah hadis. Hadis itu kata macam ni, nanti ada seorang Dajjal akan lahir di daerah Iraq, dari Baghdad ke Kufah, saya tak ingat. Yang mana dia bernama Abu Hanifah. Barang siapa ikut dia, maka dia akan bersama-sama terjun dalam api neraka. Contoh dia. Hadis itu disebarkan oleh musuh-musuh Abu Hanifah. Padahal itu bukan hadis sama sekali. Memang ulama kata ini dusta, ini maudhu', ini palsu.
Dibuat oleh si fulan dan memang ada disebut sanadnya dan sanad dia itu memang palsu. Fabricated, sengaja dia buat sengaja. Disebut aku dengar dari si fulan, aku dengar dari si fulan, padahal memang tak dengar. Misalan dia dan ada sanad dia dan kita tahu di situ memang mudallis, seorang yang sengaja menyebarkan hadis palsu tersebut di dalam sanad tersebut dan dia yang menyebarkannya. Maka dalam hal ini apa tuan-tuan? Maka ini baru dipanggil hadis maudhu', palsu. Jadi kena hati-hati dalam bab ini. Ini kena faham. Lalu ustaz, kalau ada hadis yang sahih dengan hadis yang hasan atau yang dhaif, kenapa kita amal je lah yang sahih, janganlah amal yang dhaif. Tunggu dulu, dhaif itu fadailul a'mal. Fadailul a'mal ni maksud dia apa? Untuk fadail, untuk mengambil kebaikan daripada apa-apa hadis untuk beramal. Kita amalkan yang sahih dan kita pun amalkan yang hasan, kita amalkan yang dhaif sebagai fadailul a'mal. Benda baik kan? Bukannya nak jadi hukum hakam. Apa masalah dia? Ini kena faham. Saya bagi contoh apabila menerangkan beberapa amalan. Contoh dia ada hadis yang dhaif. Mungkin seperti membaca surah-surah tertentu seperti surah Yasin misalan dia. Ini bagaimana ustaz? Boleh ke saya beramal? Kenapa tak boleh? Al-Imam Ibn Kathir. Imam Ibn Kathir ni murid kepada Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Murid. Ibn Taymiyah ni dia murid dia, Ibn Kathir. Kan kalau golongan-golongan yang bid'ah-bid'ahkan beberapa perkara khilafiyah, tokoh mereka Ibn Taymiyah. Tokoh paling besar mereka. Ibn Taymiyah ni ada anak murid. Nama dia Imam Ibn Kathir. Tapi Imam Ibn Kathir justru di dalam kitab tafsir dia mengamalkan, menganjurkan dan menyebutkan kefadilahan, keutamaan surah Al-Yasin. Misalan dia bacaan Yasin malam Jumaat. Boleh ke tak boleh amalkan? Kenapa tak boleh? Ustaz, lebih baik kita baca surah Al-Kahfi, tak payah baca surah Yasin. Kita jawab bahawa tak, amalkan dua-dua. Baca surah Al-Kahfi, baca surah Yasin. Kan lagi bagus. Tapi saya tak mampu duduk nak buat satu, pilihlah mana yang sesuai. Ada orang lebih pilih untuk baca Yasin sebab dah biasa baca. Nak baca surah Kahfi panjang sangat, ustaz tak mampu. Tak ada masalah. Alhamdulillah dia masih baca daripada tak baca langsung. Ada orang lebih memilih baca surah Al-Kahfi daripada surah Yasin. Alhamdulillah dia nak baca. Ada orang yang tak nak baca sama sekali. Ini yang bahaya. Ini yang bahaya, tak nak beramal. Jangan sibuk dalam perkara-perkara khilaf sehingga kita gaduh sama sendiri, sehingga kita duk bid'ah sana bid'ah sini. Itu jangan. Sebab itu ada fatwa, yang ini fatwa yang telah diwartakan di daerah Selangor, di daerah Negeri Sembilan dan negeri-negeri lain yang mengatakan perkara khilaf jangan sampai seseorang itu terjatuh di dalam membidahkan benda khilafiyah. Ini hadirin wal hadirat hafizakumullah. Engkau pelihara. Jadi apa? Ketiga, engkau peliharakan daripada mendengar dengan dia kepada perkataan yang keji. Jadi pelihara daripada mendengar dengan dia kepada perkataan yang keji. Perkataan yang keji pun kita kena jaga diri. Kalau boleh jangan dengar perkataan yang keji. Keempat, engkau peliharakan daripada mendengar dengan dia kepada perkataan yang batil lagi sia-sia. Jadi keempat perkara, peliharakan daripada mendengar dengan dia kepada perkataan yang batil lagi sia-sia. Kalau benda itu batil, jangan dengar. Yang kelima, engkau peliharakan daripada mendengar dengan dia kepada orang yang mengata akan kejahatan manusia. Ada orang duk kata keburukan manusia, tutup telinga, tak payah dengar. Jangan dengar kejahatan manusia tersebut. Jadi apa? Ini adalah perkara yang perlu kita lakukan untuk menjaga telinga kita. La haula wala quwata illa billah. Ini penyakit yang paling besar. Menjaga lidah. Ini lagi susah. Adapun lidah itu maka dijadikan bagimu kerana membanyakkan dengan dia akan zikrullah. Jadi Allah beri kita anugerah lidah. Untuk apa? Untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan banyak untuk mengatakan benda yang tidak baik. Ini dia akan zikrullah ta'ala dan membaca Al-Quran. Digunakan untuk membaca Al-Quran. Patutnya digunakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, baca Al-Quran.
baca Yasin, baca Al-Kahfi, baca Al-Mulk sebelum tidur, baca macam-macam. Dan engkau tunjuk dengan dia akan segala hamba Allah Ta'ala kepada jalan yang menyampaikan kepada Allah. Jadi apa? Ditunjukkan kepada segala jalan untuk menyampaikan dia kepada Allah dan negeri akhirat. Banyak berzikir. Dan bahasanya menyuruhkan dengan dia berbuat kebajikan dan menegahkan akan berbuat kejahatan. Supaya dia akan berbuat kebajikan dan menegah akan buat kejahatan. Dijauhkan daripada berbuat kejahatan. Jadi memberi nasihat kepada keluarga, ku anfusakum wa ahlikum nar. Ini perlu nasihat seorang ibu kepada anak, seorang bapa kepada anak. Ini diperlukan supaya menjauhi mereka dari melakukan maksiat. Dan dapat engkau nyatakan dengan dia akan barang yang di dalam hatimu akan segala hajatmu dunia dan akhirat. Maka hendaklah engkau peliharakan akan lidahmu itu daripada 8 perkara. Jadi ada 8 perkara lidah ini kena berhati-hati. Paling banyak. Sebab apa? Lidah ni tak bertulang. Bila lidah ni tak bertulang, Masya Allah, macam-macam boleh keluar daripada lidah ini. Ini yang bahaya. Tak kisah siapa pun. Tak kisah siapa pun. Pertama, maka hendaklah engkau peliharakan akan lidahmu daripada berdusta. Menipu. Ni tak boleh, haram. Scammers tu tak payah cakap lah. Tu lebih haram lagi. Dalam menipu, curi duit orang. Tak taubat-taubat lagi. Ya Allah. Masih ada lagi. Dah kena tangkap pun masih ada lagi. Yang saya heran tu, macam manalah boleh ada bank masih ada akaun untuk hantar duit tu, kalau dah jelas scammers. Patutnya bila dah dibagikan akaun number tu, dah tutup dan boleh tangkap lah siapa yang buat nombor akaun tu. Oh, ni ada cara lain Ustaz, saya pun tak tahulah. Tapi sepatutnya mudah untuk menangkap orang-orang yang scammers. Kalau memang bank-bank ini perlu kena jagalah. Pastikan tidak ada orang scammers yang membuat bank account. Ini contoh dia. So kena jaga. Menipu, lidah ni menipu, hilang duit orang berjuta-juta, beribu-ribu, beratus ribu. Kesian makcik-makcik. Ada yang sampai tertipu mengeluarkan duit daripada tabung haji. Oh, patutnya nak pergi haji, tak dapat pergi haji. Yang menipu, kenyang. Na'udzubillah min zalik. Tunggulah di akhirat kelak bagaimana perut dia dibakar, disiapkan balik, bakar balik, diokeykan balik, dibakar balik, dicucuk balik. Sedar-sedar. Maka jangan engkau sama ada sungguh-sungguh atau bersenda-senda. Senda-senda pun tak boleh. Menipu bersenda-senda. Sengaja menceritakan benda yang palsu. Bermain-main tujuan dia. Tak serius, main-main je Ustaz. Main-main tapi menyebarkan berita palsu. Sebab itu sabda Rasulullah SAW dalam Sunan Abi Daud kalau tak salah, iaitu apa? Kafa bil mar'i ithman ay yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu mendapat dosa dengan menyebarkan segala apa yang dia dengarkan. Yang dia dengarkan tu terus dia sebarkan. Kita panggil fake news. Ini bahaya. Bahaya. Sebab itu bukan hanya lidah tak bertulang. Sekarang jari pun dah tak bertulang. Kalau ini betul-betul hakiki lidah tak bertulang. Kalau jari ni bertulang. Tapi sekarang dah jadi jari tak bertulang juga. Sebab apa? Forward berita palsu. Ini bahaya tuan-tuan dan puan-puan. Hadirin wal hadirat. Hafizakumullah. Lalu dia sebut, maka jangan engkau biasakan berdusta itu dengan bersenda-senda. Kerana yang demikian itu membawa kepada berdusta yang sungguh-sungguh. Berdusta kepada orang. Pada main-main dah biasa cakap tipu. Akhirnya bila sungguh-sungguh pun tipu. Sungguh-sungguh menipu pun terjadi. Dah biasa menipu. Dan dari kerana inilah berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, bahawa berdusta itu ibu segala dosa yang besar. Imam Ghazali menjelaskan bahawa ibu kepada segala dosa besar adalah berdusta. So bahaya lidah ni kalau menipu. Kita kena didik anak kita sejak kecil selalu berbicara yang benar. Biar kita salah tapi kita sebut yang benar. Maksud dia salah tu apa? Kita disalahkan tapi kita sebut yang benar. Jangan menipu. Ni bahaya menipu. Kena didik anak kita untuk berbicara benar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Dan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iyyaka wal kadhiba fa innahu ma'al fujuri wa huma finnar. Diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah, An-Nasa'i dan ditakhrij oleh Iraqi sebagai hadis hasan. Maksudnya takuti olehmu akan berdusta. Jadi takutlah daripada berdusta. Itu maka bahawasanya orang yang berdusta itu berserta orang yang berbuat maksiat, dan keduanya itu di dalam api neraka. Jadi orang yang berdosa dan berbuat maksiat ini kedua-duanya akan berada di dalam api neraka. Bahayanya berdusta, menipu. Penyakit menipu ni bahaya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal kadhiba babun min abwabin nifaqi. Bahawasanya dusta itu satu pintu daripada beberapa pintu munafik. Berdusta ini salah satu pintu daripada pintu-pintu munafik. Sebab itu kita jaga diri kita, sebab kalau menipu ini berarti pintu munafik. Bahaya munafik ini. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Adi di dalam kitab Al-Kamil, dan dia dianggap sebagai hadis dhaif oleh Al-Iraqi. Okey, lalu syahdan. Terkadang dusta itu jadi wajib dan terkadang dusta itu jadi mubah. Ingat, dusta itu kadang jadi wajib, kadang menjadi mubah, iaitu harus. Dan misal yang wajib itu seperti ia berdusta sebab hendak melepaskan orang yang hendak dibunuh oleh orang dengan zalim. Atau hendak melepaskan harta pertaruhan orang kepadanya daripada orang yang zalim. Atau hendak memeliharakan harta orang Muslim atau isteri orang Muslim daripada hendak dizalimi oleh orang, padahal tiada lepas dan tiada dipelihara akan segala yang demikian itu melainkan dengan berdusta, maka ia itu wajib berdusta. Ada kes yang di dalam syariat Islam mengizinkan kita berdusta. Contoh dia apa? Contoh dia, ada orang dekat dalam, ada orang yang maksum. Maksum tu apa? Nabi misalnya. Dia ada dekat dalam rumah. Lalu datang orang yang nak bunuh Nabi tersebut. Dia tanya, si fulan ada dekat dalam ke? Tak ada, dia dah pergi sana. Contoh dia tipulah. Kerana untuk menjaga orang yang maksum. Maka dalam hal ini tak ada masalah. Dia haruskan untuk berdosa. Kerana untuk menyelamatkan orang yang dizolim. Contoh lagi, ada suami isteri. Biar mereka ini tidak bergaduh, maka sebut, oh dia ni baik, memang terbaik. Contoh dia. Maka ini menyebabkan mereka tidak jadi bergaduh. Ini juga boleh. Atau seperti misalnya seorang lelaki yang memuji isteri dia. Oh, isteriku ini lebih baik dari sekalian orang yang baik. Of course lah ada orang lebih baik. Tapi dia sebut itu untuk membuatkan cinta lagi isteri dia kepada diri dia. Tak ada masalah. Engkau lebih cantik daripada rembulan purnama, bulan purnama. Misalan dia dan lain-lain. Dan ini adalah perkara-perkara yang dibolehkan. Okey. Maka misal yang harus berdosa itu seperti berdosa sebab hendak mendamaikan orang yang berkelahi, bergaduh. Orang yang berkelahi, bergaduh nak damaikan, dia dusta. Dan orang yang berbantah-bantah atau mendamaikan antara dua isterinya dan barang sebagainya. Maka jika tiada dapat yang demikian itu melainkan dengan berdusta, maka ia itu harus berdusta. Okey, dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin. Jadi Imam Ghazali sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin yang saya sebutkan tadi. Wa kullu maqsudin mahmudin yumkinu at-tawassulu ilaihi bis-sidqi wal kadhibi jami'an fal kadhibu fihi haramun wa in amkana at-tawassulu bil kadhibi duna sidqi fal kadhibu fihi mubahun in kana husulu dhalikal maqsudi mubahan wa wajibun in kana al-maqsudu wajiban fa mahma kana fi sidqi safku dammin muslimin qad ikhtafa min zalimin fal kadhibu fihi wajibun wa mahma kana la yatimul maqsudul harbi aw islahu dhatil bain aw istimalatul qalbi al majniyi alaihi illa bil kadhibi fal kadhibu fihi mubahun illa annahu yanbaghi an yahtariza minhu ma amkana. Maksud dia apa?
dan tiap-tiap maksud yang terpuji. Yang kepujian yang terpuji yang dapat sampai kepadanya dengan benar dan dengan berdusta bersamaan, maka berdusta di dalamnya itu haram. Dan jikalau dapat menyampaikan kepada maksud itu dengan berdusta tiada dapat dengan benar, maka berdusta itu mubah. Jika ada maksud itu mubah. Dan wajib berdusta jika ada maksud itu wajib. Maka, jadi semuanya tergantung. Kalau untuk berdusta ini dapat mencapai benda itu kecuali dengan berdusta dan dia wajib untuk dicapai, maka wajiblah. Maksudnya, maka berdusta itu mubah jika ada maksud yang itu mubah. Dan wajib berdusta jika ada maksud itu wajib. Maka misal yang demikian itu, manakala ada di dalam benar itu menumpahkan darah orang Muslim yang bersembunyi daripada orang zalim, maka berdusta di dalamnya itu wajib. Contoh dia ada Muslim duduk dekat situ. Lalu ada orang zalim kafir nak bunuh dia. Maka kita kata dia tak ada. Tak tahu tak ada kat sana kot. Contoh dia. Maka dalam hal ini wajib. Contoh yang paling mudah, zaman perang. Mungkin perang Jepun dulu kot. So ada ulama yang menyuruh daripada orang yang kafir, menyuruh dalam rumah. Misalnya dia bila ditanya, si fulan kat mana, tak tahu, tak nampak. Contoh dia. Mungkin pergi sana kot, belah sana ada lagi. Dia pun pergi kat sana, selamatlah dia. Maka ini menjadi wajib. Dan manakala tiada sempurna maksud berperang sabil atau berperang dengan orang yang buhot, golongan pelampau. Iaitu atau buhot ni adalah orang yang separatis. Atau mendamaikan akan orang yang berkelahi, bergaduh, atau hendak mencenderungkan akan hati orang yang dilukai akan dia melainkan dengan berdusta, maka berdusta dalam yang demikian itu harus. Tetapi bahawasanya seyogyanya sebaiknya dipeliharakan daripada berdusta itu barang sedapatnya. Kalau boleh jauhi daripada berdusta semampunya. Kedua, engkau peliharakan lidahmu daripada menyalahi janji. Ni janji ni bahaya. Jadi kalau orang dah janji, jangan sampai kita menyalahi janji kita. Maka hendaklah engkau sempurnakan tiap-tiap sesuatu yang engkau janjikan itu. Jangan engkau menyalahi akan janjimu itu melainkan dengan sebab lemah atau sebab darurat, kerana sabda Nabi SAW, "Thalathun man kunna fihi fahuwa munafiqun wa in samma wa salah. Man idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza atumina khana." Riwayat Muslim. Hadis yang terkenal. 3 perkara. Siapa ada salah satu yang demikian itu di dalamnya, maka iaitu munafik. Dan walaupun dia puasa dan solat sekalipun. Dan jika ia puasa dan solat sekalipun. Walaupun dia kaki solat, kaki puasa, tapi dia dihukumi munafik ketika melakukan salah satu daripada 3 perkara ini. Apakah 3 perkara ini? Disebut kat sini, iaitu apa? Pertama, seorang yang apabila berkata-kata maka ia berdusta. Dia cakap, dia suka tipu. Kedua, seorang yang apabila berjanji maka menyalahi ia akan janjinya. Ni mahal syahid dia. Dia janji, lepas tu dia yukhalif janji. Menyalahi janji dia. Yang ketiga, seseorang yang apabila dipercayai oleh orang maka khianat akan dia. Dan orang-orang yang memegang amanah lalu berkhianat dengan amanah tersebut. Ini juga tanda-tanda munafikun. Yang ketiga, tuan-tuan, engkau peliharakan lidahmu daripada mengumpat akan orang kerana firman Allah SWT, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi mayyitan fakarihtumuhu." Surah Al-Hujurat, ayat ke-12. Jangan mengumpat setengah kamu akan setengah kamu yang lain. Jadi jangan kita mengumpat. Larangan daripada Allah. Adakah suka seseorang daripada kamu bahawa memakan daging saudaranya yang mati? Suka ke makan daging saudaranya yang mati? Apa saudaranya yang mati?
Sebab itu kalau kita duk mengata ulama' juga, menyesatkan ulama' yang hebat, ini namanya memakan daging manusia. Makan daging manusia. Iaitu saudaranya mati, maka benci kamu akan dia. Ini akan membenci kamu akan dia. Dan hasil daripada makna ayat ini bahawa Allah SWT menyerupakan akan mengumpat itu seperti memakai bangkai. Memakan bangkai. Jadi Allah telah menggambarkan mengumpat ini seperti makan bangkai, tuan-tuan. Seperti makan bangkai pada pihak haramnya dan kejinya, iaitu dalam hal keharaman dan kekejian daripada makan bangkai. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, iyyaka wal ghibata fa innaha ashaddu minaz zina fa inna ar-rajula qad yazni wa yatubu fayatubu Allahu alaihi wa inna sahibal ghibati la yughfaru lahu hatta yaghfira lahu sahibuha. Hadis ini riwayat Ibnu Abi Dunya, hadis yang dhaif tapi diamalkan sebagai fadhil amal seperti tersebut dalam kitab Faidul Qadir, yang bermaksud takuti olehmu. Iyaka tu macam berwaspadalah, takutilah, sama lah tu. Takuti olehmu akan mengumpat, maka mengumpat itu, maka bahawasanya mengumpat itu terlebih jahat daripada berzina. Maka kerana bahawasanya seorang lelaki terkadang berbuat zina, maka bertaubat dia, maka diampunin oleh Allah atas perbuatan tersebut. Dan orang yang mengumpat itu tiada diampunkan oleh Allah baginya, melainkan mengampuni baginya oleh orang yang diumpat. Duk mengumpat ni, orang yang diumpat itu kalau tak ampunkan, tak ampun dia. Ini inti dia. Dan sabda Nabi SAW lagi, marartu laylata usriya bi ala qaumin yakhmishuna wujuhahum bi adhafirihim fakultu ya Jibrilu man haula faqala haula alladhina yakhdabuna an-nasa wa yaqauna fi a'radihim. Hadis riwayat Imam Daud yang disebut ditakhrij oleh Al-Iraqi. Telah melalui aku pada malam Isra' Mi'raj atas beberapa kaum yang menggaru-garu akan segala muka mereka itu dengan kuku mereka. Garu-garu. Maka aku berkata, wahai Jibril, siapa mereka itu? Maka katanya, mereka itulah orang yang mengumpat akan manusia. Ni orang yang mengumpat akan manusia dan menjatuhkan atau menyebut mereka itu akan kemaluan, iaitu kemaluan atau keaiban orang lain. Ini. Itu adalah ancaman bagi orang yang melakukan gosip, mengumpat. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala lagi, فَالْغِيبَةُ أَشَدُّ مِنْ 30 zaniyatan fil Islam. كَذَلِكَ وَرَدَ الْخَبَرُ. Maksudnya apa? Maka mengumpat itu terlebih sangat jahat daripada 30 zina di dalam Islam. Mengumpat ni terlebih jahat daripada 30 zina di dalam Islam. Demikianlah sudah warid datang dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan makna mengumpat itu bahawa engkau sebut akan manusia dengan barang yang dibencinya akan dia jika didengarnya, sama ada engkau sebut akan sifat kekurangannya pada badannya atau perkataannya atau perbuatannya atau agamanya atau dunianya atau kainnya atau rumahnya atau binatangnya atau bangsanya atau barang sebagainya. Ini yang dinamakan mengumpat. Termasuk menghina bangsa, tak boleh. So kita tak boleh nak hina, oh dia ni warna macam ni, dia ni gelap lah, dia ni apa, tak boleh. Maka sekalian yang demikian itu dinamakan mengumpat lagi zalim. Ini namanya mengumpat lagi zalim. Dan jika yang engkau sebut itu benar sekalipun, walaupun dia benar seperti itu, ini tidak boleh, haram hukumnya. Syahdan. Oleh sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, terkadang mengumpat itu diharuskan oleh syarak. Jadi ada kes yang mengumpat ni boleh bagi syarak jika membawa maslahat kepada syarak, iaitu pada 4 tempat. Ada 4 tempat keadaan yang dibolehkan, yang diharuskan. Pertama, mengata akan kejahatan orang yang menzalimi akan dia kepada qadi supaya dihukumkan oleh qadi. Contoh dia dizalimi. Dia report polis.
Contoh dia, report polis kan adalah sebut si fulan pada waktu sekian melakukan ini, mencini, curi ke apa ke. Sebut. Ini lain, tu bukan mengumpat. Dia nak minta keadilan. Atau qadi menzalimi akan dia, maka diadukannya kejahatan itu kepada sultan supaya dihukumkan oleh sultan akan qadi itu. Contoh dia, ada qadi yang menzalimi dia. Qadi itu false play contoh dia. Buat proceeding yang salah. Maka dia dah ni sampai tak boleh, maka dia angkat kepada mahkamah selanjutnya, maka terjadi ribah. Tapi ribah yang diharuskan kerana dia sedang dalam keadaan dianiaya. Ini tak ada masalah. Kedua, mengata orang yang berbuat kejahatan sebab mungkin akan dia supaya meninggalkan ia akan berbuat maksiat. Jadi kita sebut bagi tahu orang lain supaya dia meninggalkan maksiat tersebut. Contoh dia, ada budak buat nakal, buat salah, buat perilaku yang salah. Kita pun panggil orang tua dia dan bagi tahu supaya mak bapak dia boleh didik dia. Bagi tahu benda itu salah. Ini tidak dikatakan ribah yang diharamkan, tapi justru menjadi wajib dalam bab ini kerana dituntut oleh syarak. Syarak yang menuntut dia. Yang ketiga, sebab dia meminta fatwa kepada mufti seperti katanya kepada mufti bahawasanya si fulan menzalimi keadakan aku. Apa hukumannya dan apa jalannya yang melepaskan daripada kezaliman tersebut. Contoh dia, seseorang itu dia itu ribah, tapi untuk apa? Kepada mufti, kepada lawyer untuk menjaga nasib dia, untuk membela dia, tanya hukum hakam, misalan dia yang menjelaskan keadaan yang dia alami dan lain-lain, maka di situ akan terjadi ribah. Ini tak ada masalah kerana dituntut oleh syarak. Yang keempat, sebab dia menakut akan orang yang hendak bersahabat dengan orang fasik atau orang yang zalim, maka dikatanya jangan engkau bersahabat dengan si fulan itu kerana ia fasik atau kerana dia zalim atau perbuatannya itu sangat jahat. Jadi tujuan dia apa? Tidak lain tidak bukan untuk memastikan untuk tidak terjerumus daripada kezaliman atas orang tersebut. Ini boleh dengan syarat, kena sebut je lah. Dalam hal ini, seperti ini, dia melakukan ini, maka kalau engkau, contoh dia, ada orang diajak untuk melabur. Melabur dan tahu bahawa syarikat itu dah banyak orang melabur dan merugikan orang, mencuri duit orang dan bahaya. Makanya bila orang tanya, kata jangan, bahaya, takut duit hilang. Misalan dia, ini tak ada lain, boleh kerana takut dia kena zalim juga. Dia kena zalim juga. Samalah dengan yang scammers ni. Telefon kata macam ni, kata tu. Ni kena ingat bahawa itu semua scammers. Tak boleh. Walaupun ini terjadi ribah, macam mana nanti dia solak duit kan? Bahaya. Yang kelima, hendak memberitahu akan nama orang yang tiada diketahui melainkan dengan disebut akan aibnya itu. Seperti dikatakannya, si fulan itu buta atau capek tempang atau dungu atau barang sebagainya. Contoh dia nak tahu dia ni boleh tak kerja. Terpaksa sebut tak, si fulan itu A, B, C, buta ke apa ke, misalan dia. Kena jujur, kena bagi tahu keadaan dia. Yang keenam, menyebut akan kejahatan orang yang masyhur dengan fasik atau masyhur dengan zalim atau masyhur dengan berbuat zina atau minum arak atau mencuri atau barang sebagainya. Okey, yang keempat. Jadi ini adalah perkara yang boleh diizinkan untuk seorang itu ghibah. Lalu perlu untuk menjaga lidah pada perkara yang keempat. Perkara yang keempat daripada perkara yang wajib dilakukan untuk menjaga diri daripada ghibah. Engkau peliharakan lidahmu itu daripada al-mira', iaitu mencela perkataan orang dengan membantahi akan dia dan membenarkan akan dirinya. Dan al-jidal, iaitu berbantah pada masalah ilmu dengan mendirikan dalil kerana hendak mengaibkan akan orang. Dan munaqasyah fil kalam, iaitu membantah akan perkataan orang kerana sekalian yang demikian itu menyakiti bagi orang dan menjahilkan baginya dan mencela bagi perkataan orang dan memuji bagi dirinya.
Jadi ini adalah lidah jidal. Dan yang demikian itu ditegah oleh Nabi SAW seperti yang lagi akan datang sebab segala dalil yang demikian itu. Jadi termasuk darinya adalah al-jidal, sengaja untuk menggaduh, membuat orang bergaduh, membuat orang mirak, membuat orang mencela pertikaian. Ini adalah termasuk yang diharamkan. Kata Syekh Abdul Mu'ti rahimahullah yang mensyarahkan akan matan Jauharah. Di Syekh Abdul Mu'ti mensyarahkan kitab Jauharatul Tauhid. Kitab Tauhid terkenal. Pada bicara ilmu usuluddin. Al-mira'u munaza'atul ghairi fima yadda'i sawabahu walau dhannan. Wal jidalu daf'ul abdi khasmahu an ifsadi qawlihi bihujjatin qasidan tashiha kalamihi wa ibtala kalami khasmihi bighairi haqqin wa huwa muharramun. Apa maksud dia? Makna mira' itu iaitu membantah akan orang lain pada perkataan yang didakwanya akan benarnya dan jika pada zon benarnya sekalipun. Dan makna jidal itu iaitu menolak hamba Allah akan orang yang membantah akan dia daripada menyalahkan akan perkataannya dengan dalil. Padahal dia mengqasad akan membenarkan akan perkataannya dan membatalkan akan perkataan orang yang membantah akan dia dengan tiada sebenarnya. Dan demikian itu haram. Okey. Al-Imam dan kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Al-mira'u ta'nun fi kalamil ghairi liidhari khalalin fihi min ghairi ayyartabita bihi gharadun siwa tahkiril ghair. Ini tempat mahalu syahid dia. Siwa tahkiril ghair. Wa idhari maziyatil kiyasah. Wal jidaru ibaratun an mira'in yata'allaku bi idharil madhhabi wa takririhi. Lalu apa disebut makna dia? Makna mira' itu ialah mencela akan perkataan orang lain kerana hendak menyatakan akan cedera di dalam perkataan orang itu dengan tiada pertambatan. Dengan dia kehendak yang lain daripada menghinakan akan orang lain. Jadi tujuannya memang nak hina orang lain. Ini tak boleh lah. Itu. Dan menyatakan akan kelebihan kebijaksanaan dan cerdiknya. Jadi tujuannya apa? Nak hina orang lain pun nak tunjukkan dia pandai. Lalu sengaja diulang-ulang untuk menghina, tunjuk tu tak pandai, tu jahil tu. Nak hina. Misalan dia. Ini dipanggil dengan al-mira'. Dan makna jidal itu iaitu ibarat dari mira'. Iaitu jidal tu hampir sama dengan mira' yang takluk dengan menyatakan mazhab dan menetapkan akan dia. Tapi berkaitan dengan mazhab pemikiran dia. Okey. Kalau jidal, sebab itu ulama' membincangkan bahawa jidal yang boleh, perdebatan yang diperbolehkan bukan tujuan untuk merendahkan, memburukkan orang lain. Tapi tujuan dia mencari kebenaran, maka sepatutnya tidak perlu kepada penghinaan. Tidak perlu kepada menjatuhkan. Menjelaskan, sebut dan bagi tahu. Sampaikan that message. Itu inti dia. Sampaikan that message. Dan bila dia dibaras, patahkan hujah dia, dah sekian. Bukan menghina batang tubuh dia. Tapi sekarang kat Malaysia ni dah tak ada dah. Yang ada perdebatan ini semuanya adalah kerana apa? Tidak lain tidak bukan ingin menjatuhkan pihak lawan, bukan kerana pemikiran sahaja, tapi kalau boleh batang tubuh dia sekali ingin dijatuhkan. Dan ini bukan cara yang dituntut di dalam Islam. Dan makna munaqasyah perbincangan itu am daripada mira' dan jidal. Munaqasyah ni lebih umum daripada mira' dan jidal. Kerana tiap-tiap daripada mira' dan jidal itu dinamakan munaqasyah. Dan sah makna munaqasyah itu mukhasamah. Iaitu membantah akan perkataan orang kerana menuntut akan haknya atau menuntut akan kebenarannya seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Okey. Dan sabda Nabi SAW lagi. Apa sabda dia? Inna abghadar rijali ila Allah Ta'ala al-aladdu al-khasmu. Al-aladdul khasmu. Riwayat Imam Bukhari. Berarti sahih.
Maksud dia bahawasanya yang terlebih benci daripada lelaki kepada Allah iaitu lelaki yang mengekali atas berbantah-bantahan, yang biasa bantah-bantahan. Ini yang bahaya, iaitu membanyakkan akan berbantah dan berkelahi, kerana sekalian yang demikian itu tertegah pada syarak dan jika benar sekalipun, seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tarakal miraa wa huwa mubtilun banallahu lahu baitan fi rabatil jannah wa man tarakahu wa huwa muhikkun banallahu lahu baitan fi a'lal jannati. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Ibnu Majah, hadis hasan. Barang siapa meninggalkan akan berbantah padahal ia adalah batil, nescaya diperbuat baginya rumah dikeliling di pinggiran syurga. Dan barang siapa meninggalkan akan berbantah padahal ia adalah benar, nescaya diperbuat baginya rumah di atas syurga. Dan sabda Nabi SAW, la yastakmilu abadun haqiqatal imani hatta yada'al mira'a wal jidala wa in kana muhiqqan. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya, hadis daif, yang bermaksud apa? Tiada menyempurnakan oleh seorang hamba Allah akan hakikat iman hingga meninggalkan ia akan mira' dan jidal, iaitu meninggalkan akan berbantah dan berkelahi, dan jikalau ada dia benar sekalipun. Ini. Lalu dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah lagi, la yanbaghi wa la yanbaghi an yakhda'aka syaitanu, tipu daya syaitan lah, memperdayakan syaitan. Syaitan tu memperdayakan. Wa yaqulu laka adhhiril haqqa wa la tudahin fihi fa inna syaitana abadan yastajirrul hamqa ila syarri fi ma'radil khairi fala takun dihkatan lisyaitani fa innahu yaskhuru bika fa idharukal haqqa hasanun ma'a man yaqbaluhu minka wa dhalika bitariqin nasihati fil haqiqati la bitariqil mumarati walin nasihati sighatun wa hayatun wa yahtaju fihi ila talattufin wa illa sarat fadihatan wa sara fasaduha akthara min salahiha. Yang bermaksud, apa dia kata? Dan seyuknyanya, jangan memperdayakan akan engkau oleh syaitan. Jangan biar syaitan ni memperdaya kita dan berkata ia bagimu. Nyatakan olehmu kebenaranmu dan jangan engkau lemah di dalam menyatakan kebenaranmu itu. Maka jangan engkau ikutkan akan perkataan syaitan di dalam yang demikian itu, kerana bahawasanya selama-lamanya ia hendak menghela, menghasut akan orang yang kurang akal kepada kejahatan di dalam tempat kebajikan. Maka jangan engkau jadikan dirimu itu tempat permainan bagi syaitan dan tempat kesukaan, kerana bahawasanya syaitan itu telah memberanikan akan engkau pada menyatakan akan kebenaran, sedangkan menyatakan akan kebenaran itu iaitu jadi baik apabila berserta orang yang mahu menerima kepadamu akan perkataanmu. Dan yang demikian itu dengan jalan memberi nasihat, pada hakikatnya bukanlah dengan jalan berbantah, bukan dengan jalan bergaduh, bukan dengan jalan bermerak. Dan bagi memberi nasihat itu sirah, iaitu susunan kata yang lemah, lembut dan berkehendak di dalamnya, kepada perkataan yang berhalus-halus. Dan jika tiada yang demikian itu, nescaya jadi menyatakan menampakkan kejahatan dan adalah binasanya itu terlebih banyak daripada baiknya. Ini kata-katanya. Lepas tu, dan kata Imam Ghazali rahimahullah lagi, wa man khalatal mutafakkihata al-hadzal asri ghalaba ala tab'ihi al-mira'u wal jidalu wa asra alaihi sumtu wa idh alqa alaihim ulama us-su'i anna dhalika huwa al-fadlu wa anna al-qudrata ala al-muhajati wal mujadalati wal munaqashati huwa alladhi yutamaddahu bihi fafirra minhum firaraka minal asadi. Apa maksud dia? Barang siapa bercampur akan orang yang baru belajar ilmu fiqah pada masa ini, nescaya ghalib kebiasaannya atas tabiatnya itu berbantah-bantah pada bicara masalah ilmu dan mencela akan perkataan orang, dan susah atasnya diam
kerana telah menjatuhkan, menghukumkan kepadanya oleh orang alim yang jahat, itu bahawa yang demikian itu iaitu jadi kelebihan dan kemegahan, dan bahawa kuasa atas mendirikan dalil dan kuasa atas membantahi akan perkataan orang dan kuasa atas menjawab perkataan orang itu yang dapat kepujian dengan dia, maka hendaklah engkau lari daripada mereka itu seperti lari daripada harimau. Jadi zaman sekarang, zaman Imam Ghazali, maksud dia fuqaha kadang menggunakan alasan menegakkan yang hak dengan sukanya berjidal. Padahal mereka ini telah dibawa oleh ulama yang suka untuk berjidal dengan tujuan untuk haqarah, menghina orang lain dan lain-lain. InsyaAllah kita berhenti di sini pada muka surat 194. Pada minggu hadapan kita sambung, iaitu perkara kelima yang mana lidah ini perlu untuk jauhi. Segala nasihat ini sebenarnya diperuntukkan bagi saya yang berbicara ini, kerana saya memang banyak kesalahan, banyak kelemahan, banyak perkara-perkara yang perlu untuk dimuhasabahkan dan perlu untuk membetulkan, dan semoga kita semua berada di dalam jalan hidayah. Aku qauli hadza, astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.